Okey, okey, okey. Baik, baik. Baik, Adiba. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Boleh dengar ke? Thumbs up sikit. Boleh dengar? Okey, thank you. Okey. Okey, kalau apa? Kalau okey, okey. Dapat heart. Okey lah. I don't want to ask you to what do you call it? Turn on your mic lah. Okey, kalau macam tu. So I assume semua boleh dengar, insyaAllah. Thank you. Okey. Jumpa lagi, tapi minggu lepas kita jumpa sekejap kan. Minggu ni pun masih lagi kita kata warm up sebab masih baru tadilah saya nampak ada pertambahan dalam pendaftaran. Ada tak siapa-siapa yang boleh Kukul lah kita ada lantik wakil kelas ke antara grup ni? Contoh grup PJDE A212 pengambilan 212 kok ada ketua yang tahu ke ataupun anybody yang tahu total jumlah pengambil ahli untuk semester ni. 30 ke? Betul ke 22 30? ke? 22. Thank you Fatihah. Kalau 32 maksudnya kita tak cukup quorum lagi lah. Yang dalam WhatsApp group tu harap-harap tak ada orang yang join dua telefon lah ya. Kalau ikutkan ada 31 termasuk saya jadi 30. Jadi dua lagi missing in action tapi kalau dalam apa? Kalau saya boleh share screen sekejap Kalau dalam kita punya portal pun kita ada, okay, ini 6, ini 24. Jadi ada 30 baru berdaftar. Yang tadi awal-awal tadi 26 kot dalam 26. Maksudnya ada baru daftar lagi. Maksudnya ada 2 orang hilang. Pokoklah rakan-rakan boleh kena tengok-tengok siapa yang hilang. Bantu saya sebab nak cari apa. Okey, satu. Doktor, saya Nufatihah. Oh, okey. Boleh. Alia ke tu yang bercakap siapa? Sorry. Fatihah ke? Ya, Dr. Fatihah. Okey. Fatihah, kita ada 2 Fatihah rasanya. Saya masih duk kenal lagi tak tahu. Saya Fatihah Sulaiman. Fatihah Sulaiman ada. Okey, saya add Lepas tu Betul, Alia. betul. Saya Fatihah Barsi. Adibah ada. Adibah ada, Doktor. Alia. Lagi. Dr. Safwan, Doktor. Okey, Safwan, baik. Alia? Nafisa, Doktor. Alia, Doktor. Alia. Ada Nasib. Okey, Fatihah lah. Fatihah Al-Balqis pun ada Saya. Okey, baik. Okey, semua hadir. Yeay, bagus. Semua hadir. Okey, semua hadir yang tu penting. Okey, inilah antara 30 orang ni yang baru berdaftar. Maksudnya kalau ada 32, kita ada 2 orang lagi tak cukup. Dan kalau ikutkan kita punya report, nanti akan ada report. Tengok dia bagi tahu dah. Sebab minggu lepas siapa yang tak dapat join ataupun tak dapat, belum register, tak dapat scan, maksudnya dia tulis 50% lah kehadiran. Maksudnya minggu lepas tak hadir katanya. Sebab tu saya ambil dalam WhatsApp group tu. Nanti yang 50% ni sepatutnya saya tak potong markah ke apalah, cuma kalau terlalu kerap sangat sampai kurang daripada kita sebab ni 2 minggu kan. Kalau 12 minggu dia punya ada ramai lagi yang ada lagi ke depan ni ramai yang tak hadir lagi, maksudnya at least dia tak hadir dalam 4 kali. Ni kira sekali tak hadir lah. Jadi kalau macam tu kita kena buat pengesahan tu lah walaupun minggu lepas hadir. Jadi nanti kalau tak puas hati ke macam kenapa markah attendance saya tak penuh dan sebagainya, boleh buat surat lah untuk yang 50% ni. Dan saya boleh approve. Maksudnya kena hantar kepada melalui online, UUM portal juga. Tapi apa-apa pun, basically sekarang ni dia adalah absent with notification ni. Dia akan ada absent with notification, nanti saya akan buat pengesahan kehadiran. Tapi itu kalau nak. Kalau saya tak kisah pun kalau 50% baru sekali tak hadir dan kemudian dia hadir kan. Cuma ada setengah orang dia tak berapa suka dia punya ni 50%, bagi tahu lah, hantar surat melalui online portal student. Okay? Sebab kalau lagi satu kalau tak register maksudnya tak ada portal lagi lah. Itu sebabnya kena register dulu. Mungkin haraplah kalau boleh roger dalam ada grup WhatsApp yang untuk semua student ke, boleh roger lagi 2 student yang tak hadir. Yang bukan tak hadir, yang tak register. Sebab sekarang kita ada 31 dan saya tak 31 dalam Webex.
Dan saya tak pasti ada setengah yang suka join dua device. Ada yang guna phone, ada yang guna laptop. Jadi susah juga nak keep track. Okay, jadi saya haraplah boleh pelan-pelan minta ke kawan-kawan yang masih lagi 2 orang ataupun seorang. Saya tak pasti. Okay. Itu satu. Sebab nanti akan report dia lah, attendance report ni. Macam yang minggu lepas dapat register dan dapat scan, dapatlah 100%. Okay, yang tak dapat scan tu lah, walaupun hadir yang saya tahu, sebab tu saya ambil kedatangan manually dulu. Supaya kita boleh justify lah. Kalau lah ke depan nanti terpaksa tidak hadir ke, kita tak tahu kan ke depan. Itu satu pasal ahli lah, ahli kelas kita, dan dalam grup WhatsApp ada 30 orang lah total. Itu kita saya harap ada lagi lah pengambilan kalau betul lagi 2 orang. Jadi saya akan confirm juga dengan penyelaras. Okay. Confirm ya 32 ke macam just agak-agak tu. Kalau confirm saya boleh confirm dengan penyelaras jugalah. Subjek lain apa doktor? Kalau ikutkan, semua orang wajib ambil kelas ni. Jadi, subjek lain maksudnya bukan pengambilan yang 2022 lah. Macam mana? Kalau pengambilan 36. Ya, okey, 36 pengambilannya. Okey. Jadi maksudnya 6 orang tak cukup lagi, tak daftar lagi dan tak masuk lagi. Okey, tak apa. Saya confirm dengan penyelaras macam tu. Okey, cuma kalau tahu kawan-kawan mintalah mereka tolong register dan tolong join group WhatsApp. Kalau mereka dah register, mereka boleh buka online learning. Bila buka online learning tu by right dia boleh join group WhatsApp, dia boleh dah tengok bahan-bahan semua. Okey, sekejap. Ada Syamsiah ada tanya. Ya, kalau 100 kehadiran, ya betul. Dikira maksudnya kali ni dua kali. 2 kali sebab itulah ada 50 lah. 50 kalau sehari sekali tak hadir. Nanti dia akan kira dengan total 12 minggu yang kita scan. Actually berapa banyak saya buat ni lah QR code ni, berapa banyak kelas saya buka lah. Kalau 14 kali dia akan bahagi dengan 14 lah. Kita kata standardize lah. Okay. Ya, kena buat surat. Kalau rasa lah. Kalau rasa nak perlu. Sebab saya tak tolak markah attendance. Tapi kalau terlalu banyak tak hadir, maksudnya kalau dah cukup 12 tu katanya 4 kali tak hadir. Bila 4 kali tak hadir tu maksudnya dia akan dia akan flag. Walaupun saya tak tolak markah, mungkin akan flag dan mungkin akan di bar lah. Yang tu yang kita tak mahu tu. Okay. Jadi kalau nak buat surat bolehlah supaya kita boleh kodo yang 50% ni sebab tak register. Sebab itu kepentingan untuk register, sebab kadang-kadang dah 3 minggu masuk tapi tak register, itu rugilah. Okay. Okay. Lepas atas surat perlu inform. Tak. Selalunya bila lepas masuk dalam portal, kita akan, anda akan tulis macam send kepada saya. Saya tahulah, saya akan dapat maklumat dekat portal saya, okay, minta approve attendance. Dan saya akan check lah, okay. Approve. Supaya apa? Supaya kita kata tak adalah 50 ni, insyaAllah. Maksudnya kadang-kadang dia ada approve. Yang tu saya tak pasti sebab saya pernah tengok ada juga yang tu dikira absent. Tapi kalau dia akan kata pengesahan kehadiran sebab tidak scan, tak ada masalah. Ada surat tu tak ada masalah. Okay, yang tu sajalah. Tapi jaranglah kena bar untuk tak hadir ni sebab kelas online selalunya senang je kan. Nak scan dan sebagainya. Cuma isunya register tak register. Okay. Itu buat kehadiran. Dan cakap pasal kehadiran, kita okey ni. Nanti kena kalau saya record ni, kalau saya pasang lagu, dia akan saya upload dalam YouTube, dia akan bar. Sebabnya dia kata berbayar. Saya nak tengok yang ni sebenarnya. Okey, yang ni. Okey. So, saya perasan ada dalam 26 orang baru letak. Ada seorang jejaka. Tapi saya tengok list bukan seorang. Aiman bukan seorang-seorang dia lah. Ada lagi lah yang jejaka lagi. Jadi mohon kongsikan. Sebab apa saya kata gambar ni penting sebab nak tengok. Satu, nak kenal. Kedua, bila kita bagi markah sebagai guru, especially bila coursework yang
markahnya pensyarah yang tentukan dan sebagainya, dan banyak pekerja kumpulan kita akan lebih relate dengan muka muka ataupun kita personality macam tadi lagu Azrin kan, lagu Azrin keluar sebab Azrin minat lagu tu, kemudian lagu Adibah, kemudian lagu siapa lagi, lagu Ain tak salah, lagu first lagu Atika kan keluar sebab kita nak relate, okay lagu dia keluar dan kemudian dia minat yang ni, dia pernah mengajar English contohnya ataupun pernah bekerja dan sebagainya. Kita akan lihatlah this kind of personality sebab sebagai guru dan sebagai tester, yang pentingnya tester ni maksudnya penilai lah, dan guru sekarang banyak menilai sendiri sebab pentaksiran pusat dah banyak kita kata bubar dan mungkin akan bubar dan mungkin akan berubah. Contohnya PT3 tahun lepas dah mansuh. Kalau UPSR memang UPSR dah bubar, tapi anda mungkin akan mengajar di sekolah menengah. Jadi itu banyak pentaksiran bilik darjah dan sebagainya. Kita selalu akan libatkan personality. Tapi personality tidak sepatutnya lah mempengaruhi pemarkahan. Tidak sepatutnya. Okay, tapi ada banyaklah perdebatan dan sebagainya kan. Bila kita nak bagi markah ni, kita suka kat pelajar tertentu, kita cenderung. Itu akan ada isu-isu bias dan sebagainya. Ya, ya Aiman. Okey, surat kehadiran ada contoh, nanti saya cuba tengok kalau ada contoh, boleh tukar template dan sebagainya lah. Okey. Cuma kalau tak sihat, cakap tak sihat lah, kalau ada MC dan sebagainya letak MC. Okey, kalau pengesahan kehadiran kata saya hadir, cuma tidak dapat scan, masih belum berdaftar kursus tersebut. Jadi eloklah letak buat surat pengesahan kehadiran tersebut. Okey. Just nanti kita tengok berapa ramai, berapa lama. Kita pun tak pasti buat ke depan macam mana. Okay, setakat ni jangan lagi lah yang kena bos sebab kehadiran. Sebab markah saya tak ada kehadiran. Markah pentaksiran kursus saya. Okey, jadi tak terlambat lah saya nak ucapkan selamat datang semula dan tahniah kepada rakan-rakan guru, bakal guru ataupun yang dah menjadi guru dan cuma hanya nak sijil tu saja. Okey. Selamat datang ke program postgraduate diploma in education. Okey, pengambilan 2022. Memang special lah sebab tak pernah lah kita ambil back to back. Yang ini memang alhamdulillah rezeki anda ya, Tania. Okey. Dan saya tengok dah, cuma saya tak sempat nak like, nak bagi komen dulu. Saya akan like satu-satu dan komen satu-satu. Okey, tapi saya dah tengok, ambil semua dah lagu-lagu. Cuma ada setengah contohnya lagu Hawa dengan lagu Alia kot. Sebab Alia dengan Hawa bagi lagu yang 3 jam tu, macam relaxing song dengan lagu 90-an. Kalau mungkin nak tukar ke, sebab yang tu just saya akan play lah before class atau waktu break and everything. Sebab ada yang kata sebab nanti terlalu bosan dan kelas ni berat kalau terlalu banyak bercakap dan tak ada nak relax tu tak boleh kan. Jadi saya try lah, ini kita kata try and error punya method, especially dengan online learning yang dah 2 tahun ni. Okay. Itu satu. Jadi siapa yang masih belum isi Padlet, tolong isikan sebab saya akan map dengan siapa. Dan of course dengan komen anda di YouTube. Saya dah baca, biasalah masuk, cuma tak sempat nak reply seorang-seorang lagi. InsyaAllah saya akan tengok dan saya dah banyaklah critical thinkingnya di situ. Okay. Boleh saya tahu tak, ada tak yang dah kenal sama-sama sendiri ke memang tak kenal? Sebab ramai juga duduk bukan orang Kedah. Ada setengah orang Kedah, ada setengah bukan orang Kedah. Bila kita tengok balik. Dah kenal tak? Kenal tertentu je. Oh, kenal tertentu ya. Sebab apa? Sebab ni ke? Tiha, sebab buat orientasi ke ataupun group assignment. Group assignment. Okey, bagus. Okey, alhamdulillah. Tu yang tadi tu semangat Tiha tu. Awal-awal dah tulis. Kejap lagi saya akan bagi suruh tulis semula, bukan tulis semula, suruh cop semula. Sorry. Tak apa. Kita reserve semula bersama-sama sebab tadi macam mungkin ada yang tak sempat tengok sebab saya pun bagi awal dalam pukul 11.45 kan. Jadi kira untuk adik bagi sama-sama duduk bersama-sama dan kemudian cop. Kalau tak, jangan risau, semua topik tu ada panduan, ada bimbingan dan saya akan tengoklah satu-satu. Jadi kalau ternasib tak dapat yang diidamkan, kita boleh bincang. Okey. Hari tu minggu lepas juga saya ada minta tolong isikan
Tengok ada 31 responses, maksudnya kalau 36 masih 5 orang belum dapat link ni, link ni lah untuk saya rekodkan. Yang ini saya plannya untuk anda tulis ni lah. Contohnya tulis A212, tak apa, anda boleh tulis macam ni, no problem. Tapi yang pentingnya saya nak tengok ini. Of course saya nak tengok yang ni. Kemudian saya nak tengok di mana anda. Sebab ada seorang di UUM ya. Memang duduk di Maybank ke ataupun di kampus di Inasis lain ke. Pokok siapa. Nanti boleh, saya boleh tengoklah nombor matrik dan sebagainya. Cuma ada seorang di UUM. Tengok ni, ada setengah di luar Kedah. 14 orang di luar Kedah. Kau orang Kedah. Ataupun mungkin bekerja di luar Kedah ataupun menetap di luar Kedah. 11 orang di Kedah. Ada yang duduk somewhere else in Malaysia. Maksudnya bukan di rumah lah. Bukan di tempat tapi duduk di Malaysia. Sebab tak ada duduk di abroad. Ada yang student mobility, ada from Indonesia. Kalau student undergrad saya. Ya, Alhamdulillah semua di Malaysia lah. Ini idenya. Okey, ini daripada mana? Tengok daripada ramai lah. Daripada Kelantan ada, Negeri Sembilan ada, Johor, Kedah. Okey, dan selalunya Ahad ni ialah hari Minggu lah di kalau di KL, di Melaka, di Penang kan. Jadi itulah ada bezanya. Dari situ kita nak tengok kadang-kadang ada yang masih bekerja, ada yang cuti. Okey, especially yang duduk Kedah memang semua kerja. Kalau nasib jadi guru ganti, saya faham ada juga yang guru ganti. Okey. Ini ada kelas seorang, ada 2 orang ada kelas. Maksudnya sama ada kelas PGDE ataupun kelas lain lah. Mungkin kelas mengajar. Yang ni saya rasa saya tanya ni untuk tanya kelas PGDE tadi ada yang kelas dengan Cikgu Zul, Cikgu Zul pula. Cik Zul pagi ni 2 orang. Ya. Oh yang lain, ada. Okey, silap saya baca silap. 29 ada kelas dengan Cik Zul, 2 orang yang tak ada kelas. Okey. Maksudnya 2 orang tak ambil kelas dengan Cik Zul. Okey. Lepas tu ada tak ada yang lepas pukul 3 ni tak ada dah yang ada kelas, jadi bagus juga, tak berat sangat. Dia tak berasak sangatlah. Dulu ingat lagi masa mula-mula PGDE buka 8 pagi sampai 8 malam. 6 kelas, kesian batch tersebut berasak kepala. Duduk depan komputer. Bukan batch first lah, batch nombor 3 kot. Batch nombor 3 dah mula online. Okay, internet connection. Yang ni yang penting ni. Sebab bila ada yang poor, yang tu yang akan kesian tu. Tapi tak apa, semua lecture direkod. Dan kalau saya lambat, saya akan masuk dalam YouTube. Tapi kalau saya lambat, anda boleh akses dia dalam UEM Online Learning. Recording macam anda akses link Webex lah. Okay. Nanti kalau ada masa saya tunjuk. Tapi basically kalau anda buka link Webex Education Connector tu, dia akan ada klik. Previous recording ada. Kalau saya record ni, dia akan terus masuk ke situ lah. Kalau saya lambat masuk kat YouTube saya, dan boleh tengok dulu kat situ. Kalau urgent, kalau tak just update me. Okay, tolong masuk dalam YouTube sebab Webex ni berat sikit lah. Beratnya maksudnya 6 kali ganda Zoom. Dia punya data, punya bebanan data. Jadi sebab tu saya rasa kalau kita boleh kurangkan, bukan kurangkan macam mana, kita masuk agak setengah jam lewat ke kadang-kadang. Kadang-kadang tak boleh masuk lewat sangat sebab kita banyak benda nak cover. Tapi macam kalau kita masih lagi nak warm up dan sebagainya, kita tengok keadaan sebenarnya, kita masuk dalam 2 jam. Sejam kita buat offline, maksudnya WhatsApp. Okay? Sebab ada yang duduk di pinggir bandar katanya sebab 4G. Kan tak boleh nak 2 jam. Ada yang 2 orang kata tak boleh. Sebabnya duduk di tempat yang bukan 4G. Okay. Ni ramai yang nak Webex lah. 24 orang nak Webex, ada yang nak WhatsApp. Okay. Saya pernah juga try WhatsApp, lecture WhatsApp dengan undergrad lah. Masa tu mereka dah balik kan. Balik daripada dulu UUM ada hostel, ada inapan siswa. Tapi bila mereka balik ke rumah, ada yang memang tak boleh nak akses langsung. Tak boleh masuk langsung online learning. Dari situ yang kita guna WhatsApp. Tapi ada juga yang tak suka. Sebabnya bila dia macam tu penat. Lebih penat lah. Tapi kita cuba, kita seimbangkan, kita balance. Ada pernah sekali buat YouTube live. Tapi ada juga lah. Yang YouTube live ni sebabnya dia hanya berinteraksi guna chatting. Chatting tu agak lambat lah kadang-kadang. Lagging dan sebagainya. Bila tanya soalan tu kadang-kadang kita dah masuk topik lain. Webex ni dia cepat sikit lah dia punya dia punya interaction. Cuma bergantung kepada data juga. Saya letak Microsoft Teams ni sebab yang ni
fungsinya sama dengan Webex tapi dia jimat data. Okey, tapi nampak gaya semua orang tak pilih sebab mungkin tak biasa. Tapi lebih kurang sama. Kalau dah tak ada orang pilih, saya pun anggap kata okay, we can still guna Webex dan WhatsApp. YouTube lah ni kita kena, kalau seorang saya memang tak kita cuba ambil yang majority dulu. Okay. Dan bila kita tengok pun, bila anda rate pun sama jugalah. Webex, WhatsApp. Kenapa saya tak ambil Google Meet? Sebabnya Google Meet ni, saya boleh guna Google Meet tapi susah tak boleh record. Sebab saya punya account tak boleh record. Dia kena belilah. Tapi Webex dan UEM dah subscribe kan. Kenapa kita nak belilah? Itu satu. Tapi Microsoft Teams pun UEM subscribe. Microsoft Teams kita ada OneDrive. Kita boleh guna apa dia punya. Macam Google Drive lah. Google Drive dia kita boleh ada banyak simpanan dan sebagainya. Sebab kalau kita guna Google mungkin dia bagi free dalam 15 gig saja. Okay, contohnya macam kita punya setiap kelas saya ada Google Drive tersendiri lah. Macam Google Class Assessment e-Learning kita ada Google Drive kita sendiri. Apa-apa kita akan share dalam tu dan sebagainya. Ni Alia punya terkeluar kat sini. Crossword punya puzzle. Okay, so basically ini Microsoft Teams ni pun UEM sponsor bukan UEM subscribe. Dan dia boleh record, sama feature dengan Webex, boleh share screen, boleh record, boleh tengok gambar muka video, boleh bercakap dan sebagainya lah. Jadi sama feature cuma kurang data, kurang data internet lah diperlukan. Okay, tu je. Tapi nampak gaya semua okey guna Webex dan WhatsApp. Ada juga yang okay prefer YouTube live ni last lah. Ni second last. So sekarang ni kita anggap kata keputusan sepakat Webex dan WhatsApp saya boleh digunakan. Telegram saya yang tu personal lah, personal punya preference lah, kegemaran saya mungkin sebab Telegram terlalu banyak juga dan apabila orang join Telegram, saya tak tahu macam nak buat notification supaya orang join Telegram dia tak payah maklum pada saya. Sebabnya Telegram dia akan update, dia ni join Telegram, dia ni join Telegram. Bagi saya dia agak serabut untuk saya yang ada banyak group dan ada banyak dan bukan untuk kelas saja, untuk personal pun ada kan. Lagi grup memasak, grup business, grup anak-anak sekolah macam-macam. Jadi dia for me agak kelam kabut sikit Telegram walaupun dia jimat lah in terms of everything go to the desktop. Okay, so right now tak ada pun yang suggest kata nak Telegram dan sebagainya. Okay, so that's it. Itu kita punya convention lah. Okay, so far so good. Persetujuan kita, Webex dan WhatsApp. Okay. Okay, thank you Dina. Thank you for the thumbs up. Siap saya nak tukar ke screen tapi biasalah bila saya share screen, dia punya Webex ni dia keluarkan, dia suka keluar pop-up tu. Saya tak boleh nak klik sekejap. Okay. Okay, ini soalan minggu lepas juga. Yang ni pun menarik ya. Ini sebab ada dua isu. Hari tu saya bagi crossword puzzle dan saya tahu memang saya nak kita test lah. Kalau tak ambil, tak baca lagi nota dan sebagainya memang agak berat. Cuma nak set everybody on the same page dan sebagainya. Kadang-kadang lebih kita ada dua cara lah. Bagi dulu soalan, kemudian kita tengok, kalau tak boleh kita bagi tips dan sebagainya. That's how it went. Macam minggu lepas crossword dan salah satunya saya suruh upload lah kat sini. Dan saya ada juga bagi tanya tentang pendapat anda tentang 3 item tak salah. Okay, first item ni lah, which one is 2024? Menarik ya, saya tengok respons sekejap lagi, kita tengok respons sama-sama. Okay, jangan risau kita pun tak tahu respons siapa, insyaAllah. Sebab saya tak akan tunjuk nombor matrik lah. Okay, ini tentang apakah pendapat anda tentang item-item tersebut. Saya bagi gambar mangga. Kemudian dua-dua jawapan ni salah. Pelajar ni menjawab. Ni betul ya. Ini autentik. Ini daripada ini dunia sebenar. Situasi dunia sebenar. Saya besarkan sikit. Tengok. Yang ni soalan kedua, tandakan buah yang berwarna hijau. Student ni jawab nenah, salah. Jawapan dia apple. Kemudian ini. Yang ni lagi saya tengok respon anda. Masya Allah. Astaghfirullah, ada ke soalan ni ditanya? Okay. Dan ini ialah basically
sebagai guru lah, sebagai guru yang mungkin kita pun tak peka, kita pun mungkin anggap kata soalan kita tu mungkin orang dah faham, kita tak pernah buat analisis tentang item kita tak pernah tanya pendapat, tak pernah buat validity check, adalah nanti itu kesahan dan sebagainya dan keadilan misalnya. Jadi akan adalah mungkin akan terlepas pandang keluarkan soalan-soalan begini. Ini soalan di universiti ya. Kalau anda Google pun anda tahu kat mana. Tidak ada masalah, tak ada isu. Okey, saya nak tutup yang ni. Okey, saya nak tunjuk yang soalan pertama, yang soalan yang apa 2024 tu kan. Ada yang jawab tu. Okey, jawapannya A, jawapannya A. Ramai yang jawab A, ada yang jawab B, ada yang jawab A dan B. Yang ni kata okey, ini soalan aras rendah. Okey, mungkin pada pendapat mereka macam itu lebih kepada soalan matematik ke apa semua kan. Ini this question is an objective question with the multiple choice answers. Ini ada yang bagi tahu apa? Jenis item. Okey, pendapat saya tanya pendapat. Yang ni menarik Apa? All of the answers are correct. Each person has their own point of view. Some people think of 2024 as 2024 while others think of it as 2 zeros. Literally, berapa banyak zero, dia bilangan, berapa banyak 4. Okay. This is great. Penyataan yang diberikan mengelirukan untuk menetapkan jawapan kerana keraguan pada jawapan untuk membuat pilihan. Sekejap, siapa message tu? Siapa ada chat tu? Oh, lag. Okay, sekejap. Saya baru nampak. Saya belum dapat. Okay, Safwan ada message saya belum dapat apa? Saya baru baca ni. Kemudian Alia cakap, lag. Okay, Nazura kata jelas. Alhamdulillah. Mungkin Safwan boleh, Alia internet lag ke? Okay. Nazura kata jelas. Mungkin Safwan boleh justify sikit apa yang belum dapat. Saya dah terlepas lah. Sebab itulah dia kena konteks kan. Saya pun tak tahu apa yang belum dapat. Saya lupa dah kat mana. Oh, gangguan voice. Oh, untuk link Google Doc. Belum dapat ni link ni. Okey. Safwan masuk dalam, ada dalam grup WhatsApp tak? Apa sekejap lagi saya bagi. Sekejap lagi saya bagi kat chat. Okey. Dan, okey, baru masuk hari ni. Okey. Tak apa, nanti saya masukkan bagi pada Safwan. Okey. Don't worry. Ini menarik ya. Okey. Ini sebenarnya, kalau kita dalam assessment, kita sebagai guru, sama-sama. Okay. Kalau kita dalam assessment, kita lebih kepada tengok apa tujuan soalan tersebut. Soalan tersebut nak tanya soalan matematik ke? Kan kalau dia tanya soalan matematik, logik lah dia tanya 2024 dalam bentuk ayat, dalam bentuk perkataan. Okay. Sorry, dia kata soalan ni macam mana? Okay. Dia tanya 2024. Kalau soalan ni soalan matematik, A lah betul. 2024. Kalau dia tanya linguistik, kan? 20 maksudnya dari segi maksud lah. Maksud 2024 tu B lah betul. Okay. Tapi ada juga yang combine. Yang berfikiran di luar kotak lebih di luar kotak mungkin dia tengok. Okay. First half dia tengok 20 and then 24 you just use the C. Okay. Yang ni dia tengok okay 20. Yang ni pula dia ambil daripada literally meaning. Tukar jadi nombor. Kemudian dia ambil literal meaning. So this kind of question is it's ambiguous lah. That's right lah yang tadi tu. Saya cakap ambiguous tu. Dan it's based on apa yang kita faham. Okay, this one. Kan? Each person has their own point of view. Okay, sebab kalau dia open-ended macam tu, by right, yes, you have to accept all answers. Sebab all answers are correct. Semua jawapan adalah betul. Yang ni kata ambiguous. Okay. Yang tadi. Yang jawapan tentu saya tanya apakah pendapat anda tentang item tersebut, ada yang jawab mangga masam. Okay. Yang ni ada yang cakap kata I think this question is to know the understanding. Yes, to know, but the answer choice tu ataupun the selection of answer ataupun jenis soalan, mungkin tak boleh tanya soalan multiple choice yang satu saja betul. Mungkin boleh tanya lebih daripada satu jawapan. Boleh bagi student boleh bagi lebih daripada satu jawapan. Kalau dalam Google kita boleh kata kita boleh buat correct, tick all the correct answers.
Ataupun kalau yang biasa kalau kita dah buat dalam kelas, kita ada 1 dan 2, 1, 2 dan 3, semua di atas. Okey. Itu pun ada cara cara penyoalan lah. Okey, yes, menurut tahun 1 dinilai dengan deria melihat sebab itu ialah topiknya dalam KSSR, Curriculum Standard Sekolah Rendah. Okey, yang ni pelajar tidak mengetahui akar rasa buah tersebut dan warna kepada buah yang berwarna hijau. Okey, that's kenapa soalan salah lah. Tapi yang saya nak tengok ialah this one. The questions are not specific and difficult for standard 1 students to understand. Agak susah untuk pelajar darjah 1 ya. Need to provide a proper picture. Okay, for students. Kebarangkalian masam dan kebarangkalian hijau. Yang ni orang statistik yang jawab ni. Maksudnya pendapat dia maksudnya macam mana kita nak tahu masam? Yang ni lagi lawak. Bukan lagi lawak, lagi betul lah ni pendapat dia. Soalan tak relevan. Macam mana boleh tahu rasa buah itu masam? Mana tahu kok tiba-tiba buah tu manis atau pahit? Sebab masih putih. Very critical lah kalau cikgu dapat ibu bapa macam ni jenuh. Cikgu, anak saya jawab macam ni. Macam mana cikgu bagi tahu salah? Jenuh nak jawab. Tapi that's how teachers have to think beyond. Sebabnya bukan setakat pemahaman dia, pemahaman pelajar, pemahaman ibu bapa pelajar. Sebab sekarang ni bukannya student yang duduk jawab seorang. Ada mak bapa abang ni semua ada. Duduk kat tepi tu. Okay. Topik deria manusia tapi soalan tentang warna buah. Warna tu dari segi penglihatan lah. Okay. Apa anda dapat lihat dalam soalan sains itu dari subjek sains adalah dari segi dari bau, dari mendengar, merasa dan sebagainya. Okay. Tak lagi soalan ni tak lagi lah tapi pilihan jawapan tersebut. Yang ni menarik. Menarik juga sebab dia kata mungkin pelajar tersebut tak kerti baca. Itu jadi ya sebab saya pergi observe pelajar praktikum saya, beliau dapat pelajar tingkatan 3 yang belum boleh membaca 2 suku kata. Sedih tak? Membaca bukan 2 suku kata dalam buku teks baca yang tu, tapi baca WhatsApp, tulis WhatsApp boleh. Ada tau, special case Dan itu terjadi zaman sekarang. Dan mungkin anda yang dah pernah ke sekolah dan pernah rasa mungkin boleh kongsilah all those kind of issues dekat sekolah. Tapi ini darjah 1 tak mustahil ya sebab terutamanya dengan PKP dan sebagainya yang PDPR ni ada pelajar memang tidak dapat mengetahui faham 2 suku kata pelajar darjah 3. Baru tadi saya nampak. Ya? Kami kan praktikum sekolah perdana ke sekolah pendidikan khas dia ke dia ulang? Okey. Okey, Tia cikgu dah ke? Dia sedang mengajar ke ni? Guru ganti. Okey, guru ganti. Sekolah mana? Sekolah rendah. Tapi ke sekolah rendah. Tapi biasa pendidikan khas dengan perdana pun pernah. Oh, okey. Kalau macam tu, selalunya kalau praktikum PGDE sebab di universiti kita memang akan hantar kepada sekolah menengah. Tapi ada satu cerita, ni kes terpencil lah dan saya pun tak berani nak cakap, nak bagi tahu spesifik. Ada kes pernah dihantar ke sekolah rendah sebabnya memang guru tersebut memang guru belajar mengajar di sekolah rendah, cumanya guru sandaran tidak terlatih lah. Okey, jadi itu ada special case lah. Cuma kalau ikutkan universiti, kita memang akan hantar ke sekolah menengah dan sekolah aliran perdana. Tapi ada jugalah bila pelajar minta sebab mereka dah duduk, dia dah mengajar di situ. Di sebuah sekolah dulu ada yang minta sekolah private, sekolah swasta dapat. Kita pensyarah pergi bercerap di sekolah swasta. Cuma saya kata ini saya tak janji dan ini bergantung kepada praktikum punya panduan praktikum untuk tahun ni. Tahun ni lah, hujung tahun ni lah insyaAllah kan. Kalau tak ada apa arah, habis semester 2 anda akan pergi praktikum. InsyaAllah kemudian anda bergraduat, amin. Dan penyelaras akan lihat keperluan dan situasi. InsyaAllah. Okey, Tia ya. Kalau nak menjawab, sekolah menengah harus perdana. Sepatutnya. Okey? Okey. Okey lah. Tia diam tu. Okey lah tu. Okey. Yang ni. Okey. Thank you Dina.
Yang ni bagus ni. Pendapat saya, siapa ni? Tak tahu lah. Okay, kalau apa? Kalau anda tu boleh PM saya kan, dan saya akan tengok apa nombor matrik kan. Pendapat saya, soalan yang tidak diberikan tidak jelas. Buah mangga masak boleh jadi manis atau masam. Pelajar tersebut mungkin menjelaskan deri rasanya berdasarkan pengalaman. That is a very strong, baguslah. That's a statement yang memang guru perlu peka. Kena tengok pengalaman. Bila ada isu pengalaman ni, ada isu jugalah dari segi ketidakadilan dalam pentaksiran dan sebagainya. Okay. Jadi jawapan beliau sebenarnya betul pada konteks pemahamannya, melainkan sekiranya gambar itu menunjukkan gambar buah mangga muda yang kecil yang semua sedia maklum adalah masam. Soalan kedua, soalan sepatutnya ya betul tu. Siapa tu? Anda ke yang jawab? Saya tak nampak suara dah. Siapa yang bersuara? Jadi pada soalan kedua, soalan sepatutnya disertakan gambar supaya mudah untuk pelajar mengenal pasti. Ya betul, itu cadangan yang baik untuk penambahbaikan soalan tersebut. Sebab bila kita buat soalan, kita nampak macam tak apalah, takkan budak tak tahu kot, buat apple aja kot, yang lain, yang apa, rambutan mestilah warna hijau, warna merah. Tapi kalau dia tengok rambutan muda kat rumah tok dia, kan? Jadi kalau nak tengok the real penglihatan, letaklah gambar yang berwarna padahal, dan plus apa, kita guna Google Form, Google Doc je kot. Google Form yang boleh kita letak gambar, warna dan sebagainya. Tak ada masalah dengan printing dan sebagainya. Jadi benda-benda tu dah yang perlu ditekankanlah kepada penulis soalan, penggubah soalan. Okay. Kemungkinan pelajar tersebut tidak pernah makan, tahu melihat apple hijau, jadi beliau tiada pengalaman dengan apple hijau. Betul? Ada setengah budak mungkin tak pernah tengok apple. Jangan terkejut ya. Takkanlah, jangan takkan. Sebab akan ada pelajar yang macam tu. Bila kita tengok ke sekolah nantilah macam-macam lah. Anda pergi posting, mungkin sekolah pedalaman, sekolah. Saya tak kata ini mungkin, kemungkinan ada yang memang tak pernah keluar daripada kampung sebagainya, dan memang tak pernah bergaul dengan masyarakat luar, mungkin akan tidak akan terpinga-pinga lah apple hijau. Kan? Selalu kalau tengok YouTube pun apple is red. Okay. Warna nanas adalah lebih ketara untuk berwarna hijau berbanding kuning. Kedua-dua soalan dijawab dengan betul berdasarkan pengalaman pelajar terbabit dengan menggunakan deri rasa dan deri melihatnya. Ini boleh dah ni, boleh grade dah ni. Okay. This is a great item punya analisis. Dari segi nak tengok distract, kita tengok pilihan option jawapan lah. Pendapat saya, this is a great one. Okay. Saya rasa bentuk soalan menjelaskan dengan mudah untuk pelajar menjawab mengikut pilihan jawapan. Okay, ada yang kata, okay, ini mudah sangat dah. Sebabnya takkanlah pelajar tak tahu. Okay, so this kind of things yang kita kena lebih faham lah. Kata ada benda yang memang pelajar tak pernah tahu. Pernah sekali tu untuk kemasukan SBP, sekolah berasrama penuh ya. Ada soalan tentang di manakah lokasi Legoland. Kalau anak orang ada-ada atau kayangan mungkin boleh jawab lah. Tapi kalau yang tak pernah, apa justifikasinya nak tanya tentang lokasi Legoland? Mungkinlah ada yang kata penggubah soalan akan bagi tahu, kata oh itu untuk tengok dia punya pengetahuan tahu ke tak dia di manakah letaknya Legoland yang pertama di Malaysia kan. Jadi nak masuk asrama penuh kena tahu pengetahuan Ada yang akan argue kata oh jadi nak masuk asrama penuh ni kena yang mungkin golongan M40 T20 ke atas lah. Sebab ada kemungkinan B40 tak pernah pergi pun ke Legoland dan tak pernah tahu ada wujudnya Legoland. Jadi mungkin ada diskriminasi di situ. Okay. Ini kita bercakap dari segi akademik lah. Bukan kita nak menuding jari dan sebagainya. Sebagai seorang pentaksi kita perlu peka lah terhadap isu-isu semasa begitu dan isu-isu yang agak yang memang kita anggap macam this is memang biasa. Kadang-kadang pelajar di arus perdana pun belum tentu boleh tahu. Okay. Okay. Yang lain. Okay. Yang ni last kali. Yang last kali ni yang panas ni. Item yang panas. Okay. Sebab ada yang ni setujulah dengan jawapan nombor 4 tu. Betul. Sikap rakyat Malaysia hanya percaya bulan-bulan. Mungkin anda sukalah anda setuju dengan soalan tersebut. Okay. Yang ni banyaklah yang bagi tahu. Okay, ini soalan KBKK, kemahiran berfikir kritis dan kreatif. Yang ni, who will protect our religion if not us? Okay, first of all, I want you to just realize ini kelas pentaksiran, dan pentaksiran tu apabila kita mentaksir maksudnya kita bagi beberapa set soalan ataupun item, kemudian
dalam bentuk test lah. Ingat tak crossword kita? Kan kita satu alat ukur which is test kita nak bagi kepada pelajar untuk tengok kefahaman dia dari segi konteks yang kita nak ukur. Okey. Dia cakap, Masya Allah jawapan 4, dia gelak. Okey. Kita sebagai pentaksir, kita perlu bersikap dan seboleh-bolehnya tidak bias dan dari segi prinsip-prinsip pentaksiran, kita perlu tanya soalan yang lebih universal. Boleh nak tanya tapi back kepada purpose. Apa tujuan soalan tersebut? Apa soalan tersebut hubungan etnik, tak ada masalah. Untuk dari segi critical thinking mungkin. Yang mungkin isunya di sini ialah mungkin soalan tersebut hanya sesuai ditanya dengan menggunakan format yang lain. Misalnya kalau betul-betul dia nak tengok critical thinking ataupun kemahiran berfikir kritis dan kreatif tersebut, tak ada pilihan jawapan yang diberi. Sebab ini untuk pelajar universiti yang boleh berfikir di luar kotak, yang boleh ada isunya sendiri. Tapi bila kita jadikan dia seolah objektif, mungkin itu akan menyebabkan bias. Ini bias pemeriksa. Dan benda ni dia akan jadi satu stigma dan juga akan ada perpecahan bila kita tengok nanti, bila kita tengok siapa yang komen, siapa yang akan kritik. Sebab bila soalan ni, dan kebetulan soalan ni nanti saya tunjuk asal-asalnya macam mana. Ni saya dah clean dah ni. Dulu ada contengan lagi gitu. Soalan bodoh. Dia siapa yang dia tahu jawapan dia okey, pemeriksa nak jawapan dia A ataupun semua di atas. Tapi dia tahu dia tak setuju dengan jawapan tu, tapi dia hanya jawab hanya untuk betulkan untuk lulus kertas ni lah, UUW 235. Dan bukan untuk betul-betul dia faham pun tentang untuk isu untuk berhujah secara kritis dan kreatif. Okey. Okey. Itu isunya satu, penggunaan Zakir Naik, which is bagus dalam hubungan etnik sebab kita nak authentic lah, authenticity. Nanti kita akan masuk juga authenticity dalam pembinaan item. Cuma bila ada isu authenticity, dia lebih kepada soalan pelajar yang menghasilkan rather than memilih. Ini pelajar hanya memilih daripada pilihan jawapan yang betul. Instead of menghasilkan sendiri pendapat mereka secara kritis dan kreatif. Okay. So, yang itu kita tengok siapa yang, ada tak yang kata soalan ni soalan bias ke sebagainya. Kelemahan medium pencetak. Sebab hanya ni komen untuk ni lah, untuk dia bukan kelemahan sebab nampak blur kan, ada yang komen tentang printing. Tu sebab ada orang tangkap gambar dan saya kena clean kan, bagi cantik dan buang benda-benda yang tak patut supaya anda dapat bagi pendapat anda sendirilah. Okay, ada yang setuju. Jadi kena tengoklah kita siapa. Ada tak kesemua kelas kita ni semuanya orang Melayu, orang Islam. Betul tak? Betul ke? Boleh ke saya kata begitu? Saya tak nampak lagi lah yang bukan Islam ataupun kelas-kelas lepas ada juga kaum bangsa lain. Okey. Yang ni tanya tentang pendapat, bagi pendapat terus tentang Zakir Naik. Saya soalannya kita lebih kepada argument tentang item tersebut secara kritis dan kreatif. Tak ada masalah kalau kita nak letak Zakir Naik dan sebagainya dan ia membantu untuk mencapai hasil pembelajaran untuk kursus tersebut. Tetapi apabila kita hadkan pendapat pelajar dan jawapan yang diberikan itu lebih kepada bias penggubah peperiksaan, itu akan jadi isu. Okey, yang ni mungkin ada, dan dia akan menyebabkan ada pro and con, ada macam berpecah dan terkeluar daripada hubungan etnik. Mungkin backlash, kita kata dia punya ada kesan yang kita tak jangka lah, kita unintended consequences. Yang tu pun ada dalam kesahan untuk item. Sebab kadang-kadang bila kita buat suatu exam, bila dia ada kesan yang tidak dijangka dan kesan tersebut kesan negatif, yang tu kita nak elakkan. Ini betul. Pada pandangan saya, beliau tidak lagi dibenarkan untuk berdakwah. Okey, tak ada masalah. Okey. Ya, dia kat bawah ni lah, meragukan di samping beliau terbaca. Okey, tapi yang ni lah, ini berdasarkan item. Kertas soalan ini lebih sesuai diberikan ruang jawapan bagi pelajar untuk menulis pendapat atau ujian masing-masing.
Okay, so this one is actually talking about Zakir Naik. Okay, so yeah, everyone has different opinions and that's why the item should actually tukar dalam bentuk objektif jadi bentuk subjektif. Okay, siapa ni? Oh, okay. Tak apa. Tak apa, Tia. Jadi nanti saya apa boleh tengok recording dan saya akan masuk dalam YouTube. YouTube channel saya akan ada recording lah. Jangan risau. Okay. Dan ini tak ada siapa ada masalah lah tentang crossword puzzle tersebut. Okay. Itu satu. Sekarang saya nak ada apa-apa komen tak tentang item dan sebagainya? And saya seronoklah tengok komen-komen anda semua tentang ni. Soalannya, what do you think of this item and not what do you think of Zakir Naik and not of the issue? Oh, okay. Alia cakap apa? Jawapan tak ada? Oh, okay, tak apa. Nanti saya check Alia punya, kita tengok apa? Ni nama apa, respons apa. Kalau nak hantar lagi boleh sekejap lagi saya hantar balik. Mungkin tadi Safwan pun tak dapat jawab. Okay, nanti saya hantar balik link ni dan anda boleh jawab lah. Yang ni ikut, jangan terpengaruh lah dengan jawapan-jawapan kawan anda. Cuma kita nak tengok dari segi pendapat anda. Thank you Alia. Okay. Ini satu. Okay, sekarang ni yang saya nak baru nak bagi link ni. Untuk apa? Untuk pilih. Okay, don't worry Alia. Thank you very much. Okay, ini ialah kita punya plannya untuk inilah untuk assignment kita untuk yang pertama. Basically role play dengan presentation. Okay, untuk makluman, selalunya saya letak soalan ni dari segi presentation. Tapi start semester lepas saya cuba buat juga yang buat dalam bentuk role play. Role play ni maksudnya lebih kepada drama, main peranan. Okay? Jadi dia tukarkan instead of benda ni dari bentuk yang berat, dia lebih buat dalam bentuk santai, benda soal jawab ataupun lebih daripada sketsa lah tentang isu-isu yang berlaku berdasarkan tajuk. So dia ada pemilihan. Jadi pemilihan tadi ni berdasarkan silibus lah yang saya bagi tadi, yang masing-masing tengah duduk semangat kita kata cuk jawapan cuk topik lah kan. Okey, yang selalunya yang saya nak tekan kat sini ialah ada yang topik yang saya akan lecture sendiri. Contohnya yang ada hijau ni macam ni. Tapi tadi saya nampak ada group yang nak buat basic statistics, which is great sebab selalunya student tak mau ambil topik ni dan saya akan lecture lah. Jadi kalau ada rasa nak lecture benda yang tak ada yang saya letak hijau ni, feel free, kita akan discuss. Okay, cuma sekarang ni baru saya belum bagi lagi link, saya nak bagilah sekarang ni. Saya akan bagi dalam group WhatsApp, kemudian saya akan bagi juga dalam supaya yang dan di Webex pun tak ada masalah. Jadi semua ready di group WhatsApp. Kemudian saya akan bagi juga role play, cadangan role play. Dalam masa yang kita ada ni saya nak tengok dari segi pembahagian soalan dan pembahagian topik. Kok ada yang nak tanya topik ni tentang apa lebih lanjut. Saya boleh bagi briefly lah. Okay, minggu depan kita akan mula bincangkan berdasarkan grup yang anda pilih untuk bagi kenal-kenal. InsyaAllah dalam breakout room. Okay, jadi saya nak bagilah ni. Ada semua dalam grup WhatsApp. Okay. Ready ya? Thumbs up sikit. Ready tak? Saya nak share. Okay, ready. Okay, saya nak share dalam grup WhatsApp kita, bukan di chat ya. Okay, thank you. Okay. Supaya adil lah. Mana ya? WhatsApp kita. Okay. Okay, sambil isi. Okay, saya baru share. Sambil isi. Kalau ada soalan boleh tanya saya. Kalau ada isu ke apa semua. Anything tentang grup sekarang ni. Sebab anda kata anda kenal masing-masing
based on group kot lah, anda nak kekalkan group yang sama. Cuma saya nak sebab kita tak sure ada berapa orang lagi. So saya 30 orang dalam 10 group. Kalau 36 dah jadi 12 group. Jadi kalau kita ada 36, saya rasa 3 hingga 4 okey. Tadi saya letak 3 sebab mula-mula saya nampak 27 kot yang register. Okey, 30. Kalau ada yang nak buat 4 orang satu group, okey, itu maksimum lah. Tapi pilih kawan yang betul-betul boleh berkumpul sebab kita tak kenal, faham lah. Tapi harapan saya bila anda kata anda nak masuk grup seseorang, anda perlu committed. Sebab ada batch-batch lepas, ramai yang ada masalah dengan group work. Ada yang free rider, ada yang tak buat langsung. Dan at the end kawan-kawan dia, ada yang kawan-kawan dia mengadu dan tunjuk bukti ketidaklibatan beliau. Jadi mereka akan gugurkan nama, jadi saya buat individu. By the end dia buat individu lah. Individu faham lah, last minute individu dan sebagainya. Dan memang dah start committed daripada mula, agak susah lah. Dan sebab tu sajalah yang akan menyebabkan. Dan kadang-kadang group work yang akan membantu. Sebab kadang-kadang kita tak strong individu, group work akan bantu. Cuma kalau boleh komitmen group work tu perlu ada bersama-sama. Sebab itu pun elemen pentaksiran. Bila kita suruh student kita buat kerja dalam kumpulan, semuanya kita kena tahu masalah apa yang dihadapi juga. Sebab itu pun elemen pentaksiran juga. Semua dah isi ke? Sambil-sambil? Oh, masih lama dah isi. Oh, cepat saja. Saya share screen dulu sambil-sambil tengok ya. Jadi grup apa nombor 3 ni ramai, kenapa dah jangan padam ya yang kawan dah buat ke anda yang padam? Grup apa? Saya nampak grup Tiha ke? Yang dah tulis kat sini. Title tak ada apa lagi, tak apa. Cuma yang sebab saya belum bagi lagi dia punya justification. Ala-ala saya bagi. Sekejap ya. Assalamualaikum doktor. Hello. Boleh dengar. Okey. Okey. Doktor, kumpulan saya ambil topik nombor 9, faktor affecting reliability. Boleh tak doktor terangkan sikit mengenai apa sebenarnya? Good question ya Mus. Nombor 2, nombor berapa? Yang nombor 11 ya? Topik 9 yang factor affecting reliability tu. Okey. Nombor 9. Yang ni Mus dengan Syarina. Okey. 4 orang kan? Mus, Syarina, betul. Hafiz dan Adibah. Ke Betul. Syarina, Hafiz. Okey, 4 orang. Okey. 4 orang. So, yang ini this one kita lebih kepada reliability kan, bukan validity. Okay. Reliability. Okay. Reliability and validity, these are two important concepts dalam assessment pentaksiran. Okay. Reliability maksudnya kebolehpercayaan skor. Apa? Hafiz ada nak cakap ke? Sorry. Saya dengar suara Hafiz. Okay Hafiz dah unmute kot. Okay. Saya punya suara hilang doktor. Okay, tak apa. Thank you Hafiz. Okay, balik kepada sini. Reliability is actually satu konsep pentaksiran lah. When you want to, bila kita buat assessment, kita buat soalan dan sebagainya, pelajar menjawab, kita lihat markah pelajar, markah atau skor pelajar. Jadi kita nak lihat sama ada skor tersebut boleh dipercayai ataupun tidak. Jadi dia ada beberapa faktor lah yang menyebabkan sesuatu
sesuatu skor tersebut tidak boleh dipercayai ataupun banyak ralat, kita kata ralat. Banyak ralat ataupun yang pengganggu lah, maksudnya markah dia sepatutnya 50. Tetapi 50/100 katanya. Tapi disebabkan dia meniru, mungkin dia dapat 90/100. Jadi markah tersebut tak boleh dipercayai dah. 40 markah tersebut ialah ralat. Ralat mungkin dari segi administration, dari segi bagaimana kita mentadbir ujian tersebut. Mungkin berlaku peniruan. Sepatutnya beliau tak boleh buat bersama-sama, especially online. Online testing memang banyak. Nanti ada isu juga dengan online testing. Tapi all those kind of things lah, factors yang menyebabkan skor pelajar tersebut tidak boleh dipercayai. Kalau Mus dan rakan-rakan tengok juga dalam dan kemudian test takers, kadang-kadang pelajar tersebut pelajar bagus, tapi disebabkan oleh mungkin hari ujian tersebut markah beliau ada masalah. Contohnya ada masalah ataupun motivasi kurang. Kemudian selalunya markah beliau kalau matematik ni, kalau kita selalunya anggapnya pelajar bagus, mungkin 89% selalunya markah beliau. Tapi hari ujian tersebut, hari kejadian tersebut, markah beliau terjadi 70. 70 dan disebabkan satu faktor yang memang tiba-tiba hari itu terjadi. Ada kemalangan ahli keluarga ke, ada kematian dan sebagainya, mungkin dia mempengaruhi. Jadi perkara tersebut yang kita akan lihat, okey, ada isu kat sini dan markah pelajar tersebut sebenarnya ada ralat. Ada ralat disebabkan oleh faktor test taker. Test taker tu calon yang menjawab, iaitu pelajar. Okey, dan test konten tadi kita tengok tadi, Zakir naik tadi, soalan contohnya soalan Zakir naik, soalan mangga tadi, kan? Penggubalan item tersebut, kandungan soalan tersebut tidak bagus. Jadi ada isu di situ. Okey, jadi ini ialah faktor-faktor lah yang menyebabkan kebolehpercayaan skor dipengaruhi. Okey, dan kalau lihat tadi saya juga baru saja kongsikan panduan untuk role play ataupun presentation. Okey, jadi kalau anda lihat, sekejap saya buka ya. Sudah buka ke? Course syllabus ni basically samalah dengan yang dalam Google Doc tu. Saya tak membuka, sekejap. Okey, baru dia buka. Just guna screen saya. Okey. Kalau anda lihat dokumen ini, boleh buat control L ke? Kalau anda lihat dokumen ni nanti saya akan bagi untuk keseluruhan soalan assessment kita. Kalau anda lihat yang ini, assessment pertama ni lah yang kita buat secara berkumpulan ni. Presentation nanti ada case study, individu, online quiz individu, yang 4 dengan 5 ni berkumpulan balik. Dan yang yang akhir sekali ni individu reflection. Tapi yang saya baru bagi ni yang pertama lah. Yang pertama tu ni. Saya kata virtual role play sebab role play kita secara maya lah kan. Ataupun drama kalau kita pilih untuk buat drama. With commentary ataupun presentation. Presentation ni ialah presentation biasa yang kita selalu buat kelas undergrad sebagainya, kita pun pernah buat. Okey, ini kalau kita pilih virtual role play adalah cara dia dengan commentary dan presentation. So jadi dokumen ni hanya cakap yang first dulu. Yang lain ni saya belum bagi lagi. Okey, saya bagi sikit-sikit. InsyaAllah saya finalize dan bagi serentak lah kalau boleh. Tapi setakat ni saya bagi yang tu. Okey, untuk yang ni, markah dia 100, kemudian ada 20% ni. Yang saya kata macam mana anda buat role play. Role play dengan atau komentari atau presentation. Ni contohlah kalau nak buat role play. Okey, anda boleh ni ada contoh-contoh lah, contoh-contoh role play. Anda boleh buat interview, boleh buat forum, boleh buat counselling session, ada yang buat pasal misteri kan. Tapi dalam bentuk di Webex. Jadi adalah kepakaran masing-masing lah nak buat begitu. Dan kita pernah buat. Ini contoh. Contoh yang first ni para pensyarah buat role play online guna Zoom. Yang ni yang second ni saya ambil contoh di laman web dia tentang tentang meeting. Dia buat dalam bentuk meeting. Padahal konten yang sama lah. Contohnya dia bercakap tentang penggubalan soalan. Meeting penggubalan soalan. Ada yang pernah buat. Yang ni contoh yang batch lepas. Mereka buat dalam bentuk forum. Ada panel dan sebagainya. Dia bercakap tentang kebolehpercayaan.
ada setengah saya bagi link, ada setengah saya tak ada link. InsyaAllah siapa yang tengok Discord saya pun boleh tengok kot Padlet yang rakan-rakan dah buat. Contoh-contoh presentation yang lepas-lepas. Okay, ini dia punya rubrik lah untuk scoring. Ni kalau presentation anda buat macam mana pula? Ini contoh. Ini ada contoh lah. Okay, this is tahun lepas. Silap saya lupa tukar Padlet ni. Okay, nanti bolehlah tengok contoh-contoh yang tahun lepas, bukan tahun lepas, batch lepas. Ni contoh yang ada setengah saya ada link juga. Boleh tengok YouTube. Ada setengah dia present on YouTube. Tak present dalam Webex sebab katanya internet dan sebagainya. Jadi mereka record siap-siap dan mereka masuk YouTube. Dan masa minggu mereka present tersebut, mereka tunjuk YouTube dan kemudian ada Q&A lah. Ada soalan dan sebagainya. Ni contoh ada yang buat dalam Webex. Masa kita tengah dalam kelas kan, ini buat dalam Webex. Yang ni dia buat dalam YouTube dan dia upload dalam YouTube. Dia record kemudian bersama-sama kemudian dia upload dalam YouTube. Ada banyak contoh lah jika anda lihat. Okay, ini dia punya rubrik lah. Saya selalu bagi rubrik dulu apa kriteria dan sebagainya. Perlu memenuhi 10 kriteria ni untuk dapat markah. Okay. Jadi ini ada lagi lah cadangan-cadangannya. Saya letak kata boleh tengok YouTube, boleh letak dalam guna screencast-o-matic. Kalau anda ambil kelas dengan Dr. Farah ke, rasanya anda akan banyaklah belajar benda-benda ni. Tapi ini ialah suggestion lah. Ada yang buat Facebook Live, ada yang tapi selalunya mereka paling biasa pun basic pun dia akan share link dalam yang Google Drive ataupun share link YouTube. Dan mereka akan buat presentation dalam Canva dan sebagainya. Canva pun boleh kita kata boleh present nampak muka lah. Contohnya video yang saya buat minggu lepas tu, yang video assessment tu, itu guna Canva. Ada satu video YouTube saya tu, saya guna yang free je, yang Windows punya. Ada kot, tak salah Windows ada satu free untuk screen recording. Jadi anda boleh nampak muka anda, boleh pilih tak ada muka dan sebagainya. Tak ada muka tu maksudnya video anda tak terpapar lah. Okay. Boleh juga present. Kemudian anda combine. Itu kalau terpaksa lah, kalau ada kawan yang duduk di Kelantan, ada yang kawan duduk di Negeri Sembilan. Jadi itulah caranya anda boleh buat. Ini ialah dokumen bagi maklumat awal lah tentang roleplay atau presentation ni. Kalau nak ikutkan, kenapa kata siapa buat roleplay bagus, siapa buat presentation bagus, tak ada isu. Sebabnya markah dia pun lain, tapi kita kata alignment. Maksudnya markah roleplay, saya dah align dah dengan markah presentation. Kalau roleplay ada problem identification, presentation dia akan ada ni. Problem identification dekat nombor 3. Maksudnya dia punya rubrik dia tak sama tapi dia punya penjajaran dia sama. Maksudnya apa konten roleplay mesti ada konten presentation, cuma cara dia. Kalau dia pilih roleplay mesti ada elemen-elemen ni lah. Dia unik lah untuk roleplay. Kalau presentation selalunya dia akan cover semua. Ke semua topik yang saya bagi tu. Ini kan. Ke semua topik ni dia cover lah kalau dia cover yang ni. Kalau roleplay selalunya dia ambil sikit. Sikit je sebab dia sketsa kan. Sketsa tentang isu. Kemudian dia bagilah pendapat dan sebagainya, bagi komentari sikit. Tak adalah roleplay tiba-tiba buat sketsa tutup macam tu saja. Roleplay tu sebab adalah maksudnya apa yang dibincangkan tadi, apa isunya berkaitan dengan konten kita tadi. Pernah juga orang buat roleplay. Okay, ya. Maksudnya boleh pilih sama ada roleplay atau presentation. Betul Fatin. Ya betul. Tapi kena discuss lah bersama-sama dengan kawan. Nanti minggu depan lepas saya lecture, saya akan buat breakout session. Saya akan bagi anda duduk dalam kumpulan dalam Webex. Kemudian anda akan deal dan saya akan masuklah satu-satu grup. Dan make sure kata satu cukup dah bilangan kita dan nak finalize lah group work dan sebagainya. Dan saya akan dan anda akan bincang. Saya akan bagi masa sikit untuk bincang. Kemudian masa kelas dan kemudian saya akan masuk grup satu-satu dan tengoklah ada banyak soalan-soalan lagi ke tak. InsyaAllah itu minggu depan. Dan minggu depan plan saya ialah kita buat awal lah, kelas mungkin awal lah, dah tak pukul 1.45 dah. Sebab saya harap anda boleh bagi tahu kawan-kawan yang belum daftar dan sebagainya tu untuk masuk dan daftar. Okay, sebab kita nak finalize lah semua. Finalize group work, sebab kita nak tahu betul-betul siapa dia dan sebagainya. Baru saya boleh buat course assessment plan yang cover ke semua tugasan kita tu. Yang saya kata kat atas ni. Yang plannya. Okay. Inilah plan kita untuk semester ni. Ada 6. 3 individu, 3 lagi
group work. Dan dan semester ni kita tak ada exam, selalu kita ada final exam kalau semuka. Tapi final exam terlalu berat, jadi saya tukarkan final exam tu dengan dua tugasan. Satu kita panggil game based assessment, satu lagi constructive assessment plan. Okey. Yang ni saya akan bincangkanlah insya-Allah. Jangan risau. Okey. Ada apa-apa soalan? Sekarang ni saya nak tamatkan kelas. Kalau ada apa-apa soalan, boleh PM tepi ataupun PM dalam grup. Lebih baik kalau PM dalam grup sebab semua boleh tengok soalan. Yang mungkin mereka pun ada soalan yang sama. Jadi sekarang ni saya biarkan anda pilih dulu dan mungkin boleh dah mula-mula cari bahan yang saya bagi dalam ada tak saya bagi free textbook, saya tak ingat dah. Ada textbook, ada Discord. Saya akan kongsikan. Saya bagi dah textbook dalam online learning. Tapi saya akan kongsi balik dalam WhatsApp, terutama yang baru join. Okay? Okay ke okay? Okay, Doktor. Okay. Okay, thank you Hawa. Thank you Mus. Okay, kalau yang Padlet tolong siapa yang belum masuk gambar dan sebagainya, saya nak tengok lah. Nak kenal-kenal. Okay, Hawa saya dah tahu dah. Hawa minat lagu relaxing macam saya. Suka dengar lagu relaxing music semuanya. Tapi tak boleh lah saya panjang letak 3 jam kan. Lagu relaxing music mungkin Hawa ada lagu lain ke. Lagu Adibah tadi lagu apa tadi? Lagu Mars ke? Bruno Mars kan Adibah pilih. Doktor. Okey. Doktor. Siapa tu? Okey Saya ya, Nasihat. Kumpulan saya ambil tajuk School Based Assessment. Boleh tak doktor bagi link apa tu? References apa yang kita nak rujuk, nak cari. Semua saya bila saya bagi silibus tu sepatutnya kalau first selalunya lah sebab kita terlalu banyak rujukan. Saya ada rujukan, saya bagi juga nanti. Dalam course syllabus pun kita dah ada sekejap ya. Dan ada banyak yang free textbook. Yang tu yang menarik tu. Okey. Free textbooknya contohnya yang ni, Miller ni ada textbook, Downing pun ada. Okey, cuma untuk school based assessment ni kita lebih kepada konteks Malaysia. Jadi konteks Malaysia, saya sarankan dulu Google dulu apa yang anda tahu sebab dalam KPM, especially sumber KPM. Sebab school based assessment di KPM banyak untuk dia punya sumber. Dan satu lagi, kalau masuk Discord, okay, saya nak tunjuk Discord saya lah ya, alang-alang kan. Mana Discord? Okay. Masih boleh lihat skrin saya kan? Boleh. Kalau anda buka Discord, saya ada bagi Discord ni. Okay. Dia ada banyak. Okay. Mula-mula mungkin anda selalu akan masuk ke general tu. Tengok ni ada ring koko lah, Nasiha baru masuk ni. Okay kan? Kemudian anda pergi ke assessment. Okay, assessment ni. Nampak tak assessment kat sini? Okay, kemudian ada notes. Notes ni, notes saya tak letak lagi. Saya letak Padlet. Okay, Padlet ni ialah contoh-contoh assessment presentation yang semester lepas. Okay, tu satu. Satu boleh tengoklah contoh sebab mereka akan pilih. Satu lagi saya akan bagi free textbook. Alamak. Oh, saya tak bagi free textbook dalam ni. Saya bagi research method. Nanti saya bagi link untuk free textbook. Maksudnya semua textbook tersebut free. Okay, dalam ni saya akan ada satu lagi. Ni adalah banyak tentang contohnya ni SPM, kejayaan SPM dan sebagainya. Ada tu school based assessment saya letak. Oh, tak ada. Okay. Ada concept map. Yang ni macam mana menggunakan konsep map dalam pentaksiran. Sekarang ni dia tak buat dah soalan multiple choice dan sebagainya, dia suruh pelajar buat konsep map. Tapi konsep map tu bukan bentuk bertulis, bentuk dalam komputer. Sebab sekarang kan pentaksiran abad ke-21 dengan e-assessment dan sebagainya. Okey. Saya saya confused dengan ni. Saya ingatkan dia dah bagi. Free textbook tu adalah tentang ada sedikit sebab school based assessment dia lebih kepada certain negara saja, tak semua yang buat school based assessment. Tapi di Malaysia dia ada school based assessment. Kalau dalam bahasa mudahnya pentaksiran berasaskan sekolah, PBS. Cuba Google yang tu dulu, kemudian boleh tunjuk kat saya, nanti saya approve bahan-bahannya, especially MOE dia punya Ministry of Education. Okay. Memang Ministry of Education kalau type school based assessment ataupun pentaksiran berasaskan sekolah dia ada 4 komponen. Okey. Itu boleh tengok. Boleh kan Nasiha?
Boleh. Okay, good. Okay, tadi saya pun dah masuk Padlet. Rupanya saya tak masukkan free textbook. Patutlah. Okay, saya akan masukkan free textbook sebaik saja habis kelas. Oh, okay, ada yang masuk dah. Nur Akilah masuk dah dan sebagainya. Okay, kita tamatkan kelas dulu sebab 35 minit. Saya akan stay dalam WhatsApp kalau ada sebarang pertanyaan. Jadi, unless ada yang nak tanya. Siapa yang dah okey, dah clear semua, boleh leave Webex. Siapa yang nak tanya lagi, saya boleh tunggu dalam 5 minit lagi. Okay, terima kasih semua. Jumpa minggu depan. Dan saya akan start bagi free textbook tu. Okay. Terima kasih doktor. Okay, sama. Thank you Lia. Thank you Nazura. Thank you Dina. Thank you Azrin. Doktor, Ya? satu lagi nak tanya. Okay, Apa tu kita punya virtual role play ni memang termasuk dalam assessment 20% tu kan? ya, betul. Atau lah dia atau kalau buat virtual role play, tak payah buat presentation lah. Kalau buat presentation, macam tu lah dia atau. Pilih salah satu. Okey. So memang markah dia 20% ataupun lepas ni kita ada lagi presentation? Tak ada, Atau yang tu je sebab saya letak tu role play atau presentation 20%. Lepas tu kita ada quiz, kita ada reflection, kita ada item analysis, case study. Lepas tu kita ada 2 yang ganti final exam. Okey, faham. Terima kasih. Doktor, Ya, siapa? Saya tak keluar. recording memang akan masuk kat dalam online learning Recording selalunya dia akan straight ke online learning ataupun selalunya saya akan masuk dalam YouTube saya tu. Saya letak dalam video tu kan. Dan dia nanti saya akan share lah bila saya masuk saya akan okay ni video recording untuk minggu kedua. Minggu pertama kita tak ada recording sebab kita buat banyak WhatsApp kan hari tu. Banyak aktiviti kod WhatsApp. Saya akan masuk yang especially yang saya record ni saya tengah record dan sebagainya dia bila Webex akan bagi selalunya kalau buka online learning pun dia boleh tengok semua tapi kalau berat saya akan masuk dalam YouTube juga untuk lebih mudah akses. Macam tadi Tiha kata dia terkeluar daging dan sebagainya, saya memang masuk YouTube. Dan YouTube insya-Allah lah boleh dengar balik lah. Terima kasih doktor. Okay, sama. Doktor nak tanya. Ya Hilma. Hilma kat ini saya. Panggil Hilma tak apa. Discord tu nak masuk macam mana? Discord tu kalau Hilma tak dapat link sekejap saya bagi link. Saya bagi link kat chat ya. Okey, terima kasih doktor. Juga Discord, invite people. Saya nak invite supaya dia tak expired terus, never expires, no limit, generate new link, copy. Okay. Saya share dekat Webex kita dan juga saya akan share dekat ni, dekat group WhatsApp ya, Hilma ya. Okay, terima kasih doktor. Doktor. Ya. Doktor, saya nak tanya. Hawa, ya Hawa. Kan? Untuk lecture note doktor akan upload ke? Akan upload dalam online learning dan juga dalam WhatsApp. Saya akan bagi dua-dua. Sebab ada yang berat nak masuk online learning, saya akan masuk lah dalam ni. Okey doktor, terima kasih. Doktor. Ya. Kita kena buat report tak yang kita nak present ni? Present tu hanya slide. Slide saja Nasiha. Slide saja. Kalau buat virtual role play tu? Dia akan ada macam commentary lah. Commentary tu macam notes. Okay, ini sebenarnya topik apa yang kita buat, which one. Kalau kita ambil measuring learning outcome, mungkin ambil satu saja. Contoh. Okay, ambil satu dan kemudian buat dari sketsa lah untuk kupas tajuk tu saja. Kemudian bagi tahu lah apa kaitan dia dan sebagainya dengan yang konten yang kita buat. Apa isunya kalau macam okey pemeriksa ni bias. Kenapa bias ataupun penggubah soalan ni buat item yang salah. Apa isunya. Macam lah itu komentari kita kata. Komentari. Okey. Komentar lah macam kita bagi macam kalau kita tunjuk drama kemudian ada kita kata bedah filem kan. Itu salah satu contoh lah.
Sebab dia tak perlu cover banyak. Kalau kita buat roleplay ni, satu isu saja pun dah boleh jadikan roleplay tu menarik dah. Cuma kita nak kupas tu, at the end kita bagi tahu, okay, tadi tu siapa? Okay, Ahmad. Ahmad ni apa watak dia? Dia sebagai pemeriksa yang bias. Ini prinsipnya bagaimana? Yang tu je. Kita nak ambil kupas satu je yang menarik. Yang menarik tu. Siapa ni? Jam. Okay. Okay, ada minta minggu depan mungkin saya akan tutup lah saya punya kamera sebabnya nampak gaya ada yang tak boleh tengok, tak boleh Webex ni problem, saya cuba tutup kamera pula minggu depan. Minggu ni je lah. Mungkin saya buka awal-awal kemudian saya tutup. Just untuk ada feel lah of the lecture. Ada setengah minta dibuka, ada setengah minta ditutup sebab Webex saya faham itu berat. Okay? Okay ya? Okay. 5 minit, 5 saat. Kalau tak ada apa-apa, saya akan end meeting for all. Okay, jumpa nanti. Assalamualaikum. Tolong pesan kawan tolong register ya. Waalaikumsalam. Terima kasih. Thank you, Doktor. Jumpa lagi. Thank you. Waalaikumsalam doktor.